Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam ruangan ini. Baiklah, untuk kali ini saya akan berkongsi dengan anda berkaitan penggunaan aplikasi Padlet dalam sesi pengajaran dan pembelajaran lebih menarik. Baik, untuk pengetahuan semua, Padlet merupakan satu aplikasi internet yang membolehkan murid atau pelajar kita menyiarkan pendapat mereka secara nota lekat elektronik pada dinding digital yang dikongsi bersama. Gabungan huruf, imej, audio ataupun video boleh dimasukkan dalam nota digital tersebut. Selain daripada itu, ia boleh dijadikan sebagai nota peribadi, menyenaraikan perkara penting yang perlu dilakukan, koleksi maklum balas dan sebagainya. Dalam pengajaran dan pembelajaran, selain kita menarik minat pelajar terhadap pengajaran kita, ia juga menggalakkan pelajar lebih aktif dan dapat memberikan idea-idea yang bernas untuk dikongsi bersama yang lain. Mari kita mulakan tutorial ini. Baik, pertama sekali anda boleh membuat carian daripada google.com dan kita typekan itu Padlet. Baik, di sini kita dapat lihat dia punya ranking yang pertama lah, Padlet You Are Beautiful, dan klik sahaja sekali. Kemudian akan keluar paparan untuk kita login. Okey, login dia mudah. Dia menggunakan sama ada login with Google, login with Microsoft ataupun login with Apple. So kita nak gunakan login with Google. So mudahlah, saya akan gunakan akaun, banyak sangat akaun ni. Okey, kita gunakan akaun ni. Biasanya kalau akaun Gmail, kita dah boleh gunakan lah Padlet ini. Baik, keluar paparan pertama yang mana ada Make a Padlet, Join a Padlet dan Gallery. Di sebelah kiri dia ada butang Resend, Meet, Share, Like, Achieve dan New Folder. Baik, di sini kita nak mulakan Padlet baru. Yang ni saya dah ada satu Padlet. Okay, Make a Padlet. Baik, pilihan Padlet ada 8 jenis. Okey, biasanya cikgu-cikgu menggunakan jenis wall ataupun canvas ataupun shelf. Juga ada jenis timeline dan juga grid. Baik, kita akan cubalah sebagai yang awal ni, iaitu kita ambil select wall. Okey, di sini kita boleh ubahkan title, tajuk kita, iaitu kita ubah sebagai tutorial Padlet 1. Kemudian description kita boleh masukkan nota dinding ataupun kita panggil sticky notes lah, perkongsian. Baik, di sini kita boleh menukarkan wallpaper, sama ada kita nak pilih solid color, ini solid, gradients. Okey, gradients dia akan bertukar lah. Ataupun kita nak ambil texture and pattern. Kalau kita suka yang design besar-besar, kita ambil lah. Sticky notes tu dia akan ada di atas dinding ni nanti. Okey, sama ada kita nak gunakan picture, kita pilih lah, berkaitan dengan apa kita panggil, tajuk yang sesuai dengan apa yang nak diajar pada hari tersebut. Okey, kalau nak add
your own wallpaper pun boleh juga. Kita carilah, sama ada nak search images. Okay, search daripada sini, kita search. Okay, ataupun kita nak cari melalui upload, kita upload lah dari mana-mana gambar yang ada dalam komputer kita, paste link, take photo, ataupun kita draw. Okay, ini tile kalau macam ini dia akan jadi tile lah, petak-petak kecil. Sama ada kita nak blur, kita blurkan dia, ataupun kita full. Okay, contohlah kita buat dia blur picture yang kita nak ambil, meriah sikit lah, kita ambil guna ni. Boleh juga ada yang berputar. Okey, ini untuk wallpaper. Apa lagi ikon yang kita nak tengok? Color scheme, font. Okey, font kita nak gunakan font yang bagaimana? Okey, dia berubah di sinilah. Okey, dia berubah font. Okey, biasa kita pakai yang ni. Okey, jelas. New post position. Baik, sebelum saya terlupa, untuk Padlet kalau percuma, dia hanya beri kita 3 kali je penggunaan Padlet. Dan jika kita nak guna unlimited, kita perlu membayar dalam aplikasi ini. Okey, kemudian bila kita dah siap, kita pun pergi next. Then you are all set. Post your heart's content. Okay, start posting. Baik, bagaimana kita nak start? Di sini alamak ada tanda plus di bawah ni. Okay, saya tutup dulu kamera saya yang kecil ni. Okay, ada tanda plus di sini. Maksudnya kita klik kepada tanda tambah. Baik, di sini title, kita tuliskan title apa kita nak tulis. Padlet 1. Write something. Sangat simple, ringkas. Okey, kemudian di sini kita boleh upload lah. Kalau kita nak upload pick file, apa-apa file yang kita nak upload di sini, kita boleh upload. Kemudian hyperlink. Di sini kita boleh masukkan contohlah hyperlink apa-apa gambar yang kita nak masukkan. Baik, pada bahagian ini kita nak Google apa jenis artikel dan sebagainya. Kemudian kita nak snap gambar, dan ada lagi klik 3 ni. Di sini kita nak upload link Google, snap, film, voice, screen, draw, place, dan juga apa-apa kita boleh ambil. Contoh kita nak ambil link. Saya nak tengok link. Contohlah YouTube. Okay, hyperlink dan kita savekan. Nampak tak hasil dia? Okay, ini adalah ni. In case kalau kita nak masukkan lagi sekali, ini dia ini dia punya paparan. Ada 3 butang di atas ni, iaitu edit post, delete, dan kita klik button ni untuk kita ubahkan edit post kita. Kita boleh ubahkan bold, italic, highlight. Okay, dan ni ada beberapa pilihan lah. Itu dia hasil dia. Kemudian kita boleh copy post to a new Padlet, copy to this Padlet itself pun boleh. Apa lagi?
dia punya ni kemudahan. Expand post, set as cover dan delete post. Kita boleh delete lah. Font kita boleh tukar color. Okay, bagaimana kita nak share Padlet yang kita telah buat ni kepada rakan yang lain? Okay, kita just copy URL ni, copy, dan kita sharekan kepada rakan yang lain. Dari situ dia boleh dapatkan link tersebut lah. Okay, saya cuba. Kita pastekan di sini, enter. Baik, ini adalah Padlet yang kita buat tadi. So kalau orang lain open atau buka, dia punya account bertukarlah kepada nama yang lain. Macam sini saya gunakan nama saya. Okey, kalau di sini kita cuba ubah kita log out dulu. Baik, untuk kita menjemput atau berkongsi dengan orang lain, kita just bagi link tadi dan mereka akan paste di sini. Mereka buat carian lah, ataupun dia terus klik hyperlink yang kita masukkan atau berikan kepada mereka dengan akaun yang berbeza. So nampak akaun ini anda bertukar kepada orang lain. Jadi dia pun akan masukkan di sini. Okey, contoh dia akan berkongsi. Mungkin dia masukkan nama dia. Okey, write kan apa dia tentang Padlet ini. Dapat berkongsi idea, mudah digunakan. Baik, sama juga di sini dia boleh bila dah siap dia just klik sahaja. Okey, so automatic dia akan susun. Baik, di sini macam boring kan, dia tak ada gambar dan sebagainya. Dia boleh edit sama ada nak upload gambar, nak draw, okey, voice dan filem dan sebagainya macam saya tunjukkan tadi. Kalau tak nak, kita boleh delete. Dia boleh delete. Just klik tong sampah dan delete. Kemudian dia rasa nak type semula, baru okey, edit. Kita nak edit font dia, color hijau, background color hijau. Kemudian kita nak edit post. Selamat mencuba sehingga berjaya. Klik saja di sini. So maksudnya ada orang lain yang boleh berkongsi. Jika kita ada 30 orang murid, jadi 30 boleh berkongsikan idea mereka dalam satu dinding Padlet yang telah disediakan oleh guru. Okey, baik, ini adalah paparan daripada akaun saya. Maksudnya saya telah menggunakan 2 Padlet, so tinggal 1 lagi. Jadi inilah hasil yang telah dimuat naik oleh pelajar saya, iaitu pendapat mereka tentang teori social Vygotsky, yang mana dia boleh memberikan pendapat dia di dalam dinding ini, dan di sini juga boleh pelajar lain melihat dan dia boleh klik like ataupun dislike. Dia ada pilihan yang digunakan. Baiklah, itu sahaja untuk tutorial hari ini. Semoga anda dapat mencuba dan menggunakannya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Selamat mencuba. Terima kasih. Bye.